Okey. Tadi kita dah tengok pelepasan peribadi. Jadi sekarang ni kita nak tengok kepada B pula. B adalah rebate. Jadi kita tengok rebate. Okey, ini dia rebate. Menurut Seksyen 6A ACP 1967, rebate adalah tolakan yang diberikan selepas pengiraan jumlah cukai kena bayar. Maksudnya kalau lepas kita tolak pelepasan cukai individu tadi tu, kita macam patutnya kita kena bayar tapi kita dapat rebate. Rebate ni ada kes-kes tertentu saja yang boleh dapat rebate. Jadi kita tengok apa yang boleh dapatnya. Pertama sekali, rebate diri dan isteri. Okey, mulai tahun taksiran 2001, rebate diberikan kepada seseorang pembayar cukai jika pendapatan bercukainya kurang daripada RM35,000. Maksudnya kat sini memang ada pelepasan yang diberikan untuk pendapatan bercukai yang kurang daripada RM35,000. Nanti kita tengok sama-sama apa yang dia dapat. Kedua, rebate zakat fitrah dan zakat pendapatan. Okey, biasa orang Islam memang tahulah zakat fitrah apa dia. Maksudnya memang kita kena bayar lah zakat fitrah ni. Okey, selalunya kalau macam golongan biasa memang bayar fitrah. Tapi zakat fitrah ni memang golongan yang berpendapatan, tapi dia memang bayar cukai untuk orang Islamnya. Jadi kita tengok kat sini, segala pembayaran zakat adalah dibenarkan sebagai tolakan sepenuhnya daripada cukai kena bayar selepas ditolak rebate diri dan isteri. Segala pembayaran mestilah disertakan resit yang sah, dikeluarkan oleh majlis agama ataupun mana-mana pihak yang berkenaan. Jadi kalau macam untuk anda tuntut rebate untuk zakat fitrah ni, anda perlu simpanlah resit-resitnya sebagai orang kata apa, sebelum kita nak tolak kepada rebate ni. Okey, kalau untuk rebate zakat fitrah ni memang kena lengkap lah. Kalau ikutkan anda perlu resit tu dia kena sertakan dengan lengkap, siap dengan tarikh lagi, menunjukkan tahun tersebut. Kita tak boleh gunakan resit tahun-tahun sebelum. Kita kena gunakan resit pada tahun semasa untuk tuntutlah rebate untuk zakat fitrah ni. Okey, ini adalah jenis rebate dan syarat-syarat serta had potongan. Pertama sekali, rebate untuk diri. Pendapatan bercukai yang tidak melebihi RM35,000. Had potongan adalah RM400. Maksudnya kan, kalau macam contohlah dia dapat macam tadi, lepas dia tolak, dia dapat pendapatan yang perlu dicukaikan tu. Maksudnya kena cukai. Pendapatan yang kena cukai tu sebelum ditolak rebate, kalau pendapatannya tu tidak lebih daripada RM35,000, dia dapatlah potongan rebate untuk diri sebanyak RM400. Manakala jenis rebate yang kedua adalah isteri ataupun suami, di mana pendapatan bercukai tidak melebihi RM35,000 dan suami atau isteri tiada pendapatan, tiada jumlah pendapatan. Maksudnya tadi salah seorang, sama ada isteri tidak bekerja jikalau sang suami itu memang seorang pembayar cukai, manakala si suami tidak bekerja dan isteri adalah pembayar cukai. Jadi kat situ ada antara salah satunya lah kan. Jadi kat situ jikalau pasangan tu tidak maksudnya pasangan pembayar cukai tu tidak bekerja, tiada pendapatan, jadi had potongan rebate yang diperolehi juga adalah sebanyak RM400. Okey, untuk yang ketiga pula, zakat fitrah. Syaratnya amount maksimum terhad kepada jumlah cukai yang dikenakan. Maksudnya kat sini amount had potongan amount maksimum tertakluk kepada cukai yang dikenakan. Maksudnya kat sini kalau macam kita lihat kepada macam pendapatan yang sepatutnya dicukaikan tu, dan kita tengok kepada kadar cukai patutnya dia bayar banyak mana kan.
Dan apabila kita ingin claim rebate zakat fitrah tu, kita kena tuntut maksimumnya hanya kepada cukai yang dikenakan sahaja. Okey, cikgu harap anda jelas untuk perkara ni. Baik, seterusnya kita tengok kepada C, derma dan hadiah. Okey, derma dan hadiah ni adalah merupakan satu insentif potongan ataupun pelepasan cukai yang diberikan untuk keseluruhan jumlah yang telah didermakan atau dihadiahkan oleh pembayar cukai kepada badan yang diluluskan oleh kerajaan. Derma dan hadiah diberikan tolakan daripada pendapatan agregat. Okey, kat sini dia ada jenis-jenis derma dan hadiah yang dibenarkan diluluskan. Maksudnya kita kalau saja-saja derma atau hadiah, macam contohlah kita nak derma, nak sedekah kat kawan kita ni sebanyak RM1,000 saja-saja kan, tu tak dikira. Ataupun kita birthday pekerja ataupun birthday kawan-kawan ni nak bagi hadiah lah, saja-saja nak bagi, dia benda tu tak dianggap derma atau hadiah. Jadi dia ada kategori-kategorinya yang tersendiri. Jadi mari kita tengok jenis-jenis derma dan hadiah yang diberikan pelepasan. Okey, pertama, derma kepada kerajaan persekutuan, kerajaan negeri atau institusi dan organisasi yang diluluskan. Seksyen 44(6). Kat sini derma tu dia berikan kepada kerajaan ataupun institusi organisasi yang diluluskan. Terpulang lah, mungkin boleh jadi dia bagi kat kerajaan negeri untuk derma apa-apa ke kan. Derma tu asalkan benda tu dia under kerajaan negeri ataupun institusi organisasi yang diluluskan. Dan kita ada orang kata apa, resit ataupun kita ada evidence yang kita memberikan derma terhadap pertubuhan organisasi ataupun institusi berkenaan. Jadi kita layak untuk menuntut pelepasan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah organisasi ataupun dana. Di sini kalau dana ni mungkin kita tengok dana pertubuhan sosial ataupun institusi keuangan lah, yang mana kat situ kita dermakan sesuatu macam sebagai contoh, mungkin kita dermakan dekat Persatuan Usahawan Muda ke, organisasi yang macam melibatkan dana ataupun keuangan lah, kita berikan derma. Tapi mestilah kata organisasi tu memang diluluskan oleh kerajaan lah. Kalau macam organisasi tu macam ragu-ragu tak diluluskan ke apa ke, benda tu kita kena rujuk balik kepada LHDN sama ada memang boleh tuntut ataupun tidak lah perkara tu. Okey, itu yang kedua. Baik, untuk yang ketiga pula, derma artifak, manuskrip atau lukisan kepada kerajaan. Seksyen 44 6A. Yang ni biasanya kalau macam sebagai pembayar cukai tu ada terlibat dalam kesenian lukisan ke, ataupun dia libatkan sejarawan ke. Jadi kalau macam dia mendermakan sesuatu yang berbentuk artifak, manuskrip ataupun lukisan, dia juga layak untuk menuntut pelepasan cukai. Jadi ini bergantung kepada Seksyen 44 6A. Tengoklah jenis-jenis ni macam mana kan. Okey, keempat pula adalah derma tunai kepada perpustakaan yang diluluskan. Ini pula Seksyen 44 8. Ni kalau macam memberikan derma tunai kepada perpustakaan awam ataupun perpustakaan under kerajaan punya kan, dia memang berikan untuk pembangunan perpustakaan tu. Kalau macam diluluskan ataupun memang dibenarkan dekat dalam senarai yang orang kata senarai yang dipatuhi oleh LHDN ataupun memang yang diluluskan lah, jadi dia layak untuk diberikan pelepasan cukai.
Okey, seterusnya yang kelima, derma untuk kemudahan awam bagi membantu orang kurang upaya, Seksyen 44(9). Okey, derma untuk kemudahan awam membantu orang kurang upaya mungkin boleh jadi kalau macam dia sediakan macam kat tempat-tempat awam tu kemudahan untuk orang kurang upaya. Mungkin boleh jadi sebagai contoh, dia sediakan tempat duduk ataupun sediakan wheelchair dekat taman rekreasi. Kadang-kadang ada yang bawa ibu bapa yang jenis tak boleh nak berjalan jauh, boleh sediakan wheelchair dekat tempat tu ke apa ke kan. Jadi dia menyediakan kemudahan yang membantu orang kurang upaya. Menurut Seksyen 44(9), pembayar cukai tersebut layak diberikan pelepasan jugalah. Okey. Dan yang keenam, derma untuk kemudahan penjagaan kesihatan bagi individu, Seksyen 44(10). Okey. Kalau yang ni kan, penjagaan kesihatan ni kalau macam boleh jadi kalau dia nak dermakan sesuatu dekat individu. Macam contohnya lah kan, kalau macam dia pergi dekat setengah orang ni, dia kalau dia memang usahawan ataupun businessman, kadang-kadang tu dia memang mencari orang yang memang sakit kronik, yang memang dia nak derma, orang kata apa ni, nak berikan bantuan keuangan lah untuk orang tersebut. Jadi untuk derma yang hak jenis macam ni tergolong dekat dalam derma kemudahan penjagaan kesihatan bagi individu jugalah, dan dia juga layak diberikan pelepasan. Tetapi kalau nak ni pun dia tengok jugalah dia punya, orang kata apa, mungkin dia ada limit-limit dia yang tersendiri lah untuk kita minta pelepasan. Tapi walau bagaimanapun dia adalah terlibat lah, tergolong sekali lah kalau macam memberikan kemudahan kepada individu yang tak sihat tu. Okey, seterusnya kita tengok kepada derma lukisan kepada galeri lukisan kebangsaan atau negeri. Okey, ni Seksyen 44(11). Ni kalau macam boleh jadi kalau pembayar cukai tu memang dia terlibat dalam kesenian-kesenian, ataupun kalau dia tak terlibat dalam kesenian pun mungkin boleh jadi dia order lukisan dekat orang lain dan dia dermakan lukisan tu kepada galeri lukisan kebangsaan ataupun negeri. Pun boleh juga cikgu rasa. Dia bergantung. Tetapi kalau macam derma lukisan ni biasanya orang yang berkaitan dengan bidang berkenaan lah yang membuat derma atau hadiah begitu. Tapi kalau tak ada, maksudnya bidang tu tak berkaitan, boleh jadi dia order lukisan tu untuk didermakan begitu. Okey, seterusnya kita tengok pada derma untuk aktiviti sukan yang diluluskan, Seksyen 44(11)B. Okey, ni kalau macam dia dermakan untuk aktiviti sukan, macam contohnya lah kan, ada pertandingan sukan apa-apa ke, dia derma untuk macam contohlah ada aktiviti sukan under negeri ke, under daerah ke kan, dia ada memberikan sumbangan derma terhadap aktiviti sukan tersebut. Jadi dia layak juga tuntut pelepasan cukai. Okey, last sekali adalah projek untuk kepentingan nasional menurut Seksyen 44(11)C. Ni tengoklah kepentingan nasional yang diluluskan. Projek tu maksudnya pembayar cukai tu terlibat dan dia ada dermakan atau berikan hadiah terhadap projek tersebut, dan dia layak juga diberikan pelepasan cukai. Okey, baiklah, seterusnya kita tengok. Okey, untuk kadar pelepasan peribadi pemerhastaan di Malaysia, anda boleh rujuk penerangan lagi satu kat link cikgu sediakan di Google Classroom. Okey, baiklah, yang ni macam cikgu kata tadi, cikgu akan memberikan penerangan lebih detail lagi untuk pelepasan cukai individu pemerhastaan.